Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irana Maisara binti Ahmad Rani. Saya Nur Syafiqah Ain binti Kamarul Zaman. Dan saya Fatihah Hanani binti Syahari. Pada hari ini, kumpulan kami akan merungkaikan topik berkenaan isu-isu semasa dan cabaran-cabaran tamadun pada zaman kini. Baiklah, sekarang kita akan dengarkan huraian daripada pewawancara yang seterusnya, iaitu Nur Syafiqah Ain. Silakan. Nur Samuel P. Huntington 1993 telah menjelaskan bahawa banyak faktor yang menyumbang kepada kekuatan sesebuah tamadun. Model ini serta ianya juga adalah faktor yang menjadi penentu kurangnya pengaruh sesebuah tamadun. Hamilton juga menerangkan bahawa pertemuan antara tamadun merupakan era terbaru dalam konflik macam moden, khususnya selepas era Perang Dingin. Selain itu, identiti sesebuah tamadun pada masa hadapan yang sebahagian dunia akan dibentuk oleh interaksi tamadun besar ini. Tamadun besar ini termasuk tamadun-tamadun daripada negara-negara barat dan tamadun daripada timur pula seperti Confucius, Hindu, Slavic Orthodox dan lain-lain. Pertemuan dan konflik yang akan berlaku pada masa hadapan yang mana boleh meletakkan lagi antara barat dan timur. Assalamualaikum Puan. Boleh Puan beritahu nama dan pekerjaan Puan? Nama saya Salma binti Mat Kasim. Saya bekerja sendiri sebagai peniaga pasaran. Kenalkan, saya Puan Safia Mayasin, seorang editor terlibat dalam penerbitan buku rujukan, terutamanya buku sejarah sekolah menengah. Bersama dengan saya sekarang ini adalah Puan Adlina yang mana merupakan seorang penjawat awam di Baiklah Puan, saya ingin mengajukan beberapa soalan. Antaranya yang pertama ialah, apakah yang Puan faham dengan isu dan cabaran tamadun pada masa hadapan ini? Baiklah, antara apa yang saya faham mengenai cabaran tamadun ini, salah satu ialah homogeni barat. Menurut teori Gramsci 1891, homogeni dikaitkan dengan konsep hubungan antara kelas-kelas masyarakat tertentu, iaitu kelas-kelas masyarakat yang lebih dominan akan memonopoli kelas-kelas masyarakat yang lain dari segi ekonomi, budaya dan moral. Ia menggambarkan suatu hubungan yang bersifat monopoli dan dominasi antara kelas masyarakat atasan dan bawahan. Cabaran yang seterusnya ialah imperialisme barat. Ya, pengaruh imperialisme barat ini adalah merujuk kepada fenomena kebangkitan ketamakan, rasa kepimpinan yang melampau dan keinginan barat ini untuk meluaskan lagi kuasa, pengaruh dan sebagainya kepada sistem keamanan dunia. Okey, ketamakan ini membuat mereka mencabuli pengubalan undang-undang yang bercanggah dengan prinsip keadilan sejagat dan dasar yang telah disepakati bersama. Cabaran yang terakhir adalah dari sudut globalisasi. Ianya adalah merujuk kepada semua proses yang mana manusia di dunia ini akan bersatu dan menjadikannya satu masyarakat dunia atau masyarakat global. Globalisasi ini telah menjadikan jarak, ruang dan waktu bersifat maya dan pendek. Dimensinya juga boleh digerakkan sepantas yang mungkin. Melalui jaringan komunikasi ini, manusia semakin cepat dan dekat dan maklumat juga dapat disalur dan diterima dalam beberapa saat sahaja. Sekaligus, ianya menjadikan globalisasi ini telah memberi impak yang bukan sedikit terhadap budaya dan tamadun hidup manusia pada zaman Baiklah Puan, disebabkan isu-isu tamadun pada zaman sekarang, Puan rasa apakah antara kesan-kesan yang akan mempengaruhi masyarakat Malaysia nanti? Sebenarnya banyak isu yang berkaitan antara tamadun barat dan tamadun Islam. Okey, banyak berlaku ketidakadilan antara dua tamadun ini, ya. Kita dapat lihat bagaimana umat Islam ditindas dan bagaimana pengaruh barat mempengaruhi banyak isu-isu, mempengaruhi banyak tindakan dalam badan dunia ini. Okay, selain itu, kita dapat mengetahui banyak negara Islam teraniaya. Okay.
dalam aspek ekonomi, politik, sosial, berlaku peperangan, penindasan pada umat Islam. Okey. Dari situ kita nampak pencabulan yang berlaku, pencabulan hak asasi serta penguasaan mereka dalam politik negara-negara. Dalam aspek budaya pula umpamanya, hal ini telah memaksakan budaya hidup masyarakat barat ke atas masyarakat timur. Dalam konteks masyarakat Malaysia umpamanya, jika dahulu masyarakat Melayu Islam di Malaysia mempunyai adat budaya yang tersendiri, namun oleh kerana pengaruh dari barat yang mana membolehkan cara hidup dan berfikir masyarakat mereka ditonjolkan dengan berleluasa, maka hari ini kita dapati budaya hidup dan cara berfikir masyarakat barat telah mengatasi cara hidup dan berfikir masyarakat Melayu Islam di Malaysia. Pihak barat juga telah menggunakan media mereka untuk melemparkan pelbagai tuduhan palsu pada negara-negara Islam bertujuan untuk mengekalkan, menjamin dan memenuhi segala kepentingan mereka. Pertubuhan-pertubuhan Islam yang aktif dalam bidang dakwah juga menjadi mangsa media barat. Mereka sering dikaitkan dengan kegiatan terorisme dan subversif iaitu pengganas dan keganasan yang menggugat keamanan dunia. Oleh sebab itu, kegiatan mereka diharamkan seperti tabligh, Taliban, Mujahidin dan Ikhwan Nul. Untuk soalan yang ketiga, pada pendapat Puan, apakah yang boleh kita lakukan bagi mencegah cabaran-cabaran tamadun ini semakin berleluasa? Yang pertama sekalinya, kita boleh memulakan dengan membuat dialog antara tamadun. Dialog ini didefinisikan sebagai satu perbincangan atau perundingan antara dua pihak yang bertelingkahkan kepentingan sesuatu topik yang dibahaskan. Suatu percubaan adalah banyak belah pihak yang berlainan pendapat, kepercayaan atau pandangan untuk melakukan satu aktiviti pertukaran pendapat dengan tujuan menambahkan pengetahuan, meningkatkan kefahaman dan seterusnya membolehkan wujudnya sikap saling memahami antara kedua-dua belah pihak. Ya, Lembaga Penampisan Filem ya, LPF perlu mengambil langkah pragmatik. LPF perlu menapis filem-filem barat yang ternyata mempunyai unsur negatif. Okey, LPF berperanan untuk mengekalkan budaya supaya budaya kita, budaya Timur Malaysia tidak tercemar. Okey, tidak dinafikan filem-filem dari barat ini menonjolkan budaya yang songsang, budaya yang bertentangan dengan budaya kita. Banyak menyelitkan unsur ganas, seks, lucah, tak sopan, minum arak, LGBT dan sebagainya. Okey, unsur-unsur sebegini seharusnya tidak ada dalam karya-karya kita. Selain itu, penanaman dan pengukuhan nilai-nilai Islam di dalam diri umat Islam amatlah penting. Hal ini adalah kerana masyarakat Islam menjalani arus globalisasi pada masa kini. Jati diri dan pegangan umat Islam terhadap syariat Islam perlulah kuat dan mantap. Perkara ini perlulah dilaksanakan tatkala anak-anak masih lagi kecil. Hal ini disebabkan merekalah pewaris agama yang suci dan perlu bagi mereka memahami dan mencintai Islam semenjak mereka masih lagi kecil. Oleh itu, ibu bapa haruslah mencorak titik-titik yang baik kepada anak-anak supaya menjadi pewaris agama yang berjaya. Okey, baik Puan. Akhir sekali, apakah harapan Puan buat generasi akan datang untuk tamadun yang akan datang? Baiklah. Terdapat pelbagai harapan yang ingin saya sandarkan kepada generasi akan datang. Antara salah satunya adalah setiap apa jua keputusan yang kita nak buat berbalik semula pada ajaran agama kita, iaitu ajaran Islam. Terapkan semula dalam diri kita perintah dan serta ajaran yang terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Negara kita tak boleh ketinggalan dalam apa bidang sekalipun, terutamanya dalam bidang teknologi. Kita tak boleh jauh ke belakang daripada teknologi negara-negara barat. Okey, kita harus berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan barat, terutamanya dalam bidang yang canggih, bidang teknologi lah saya katakan. Okey, kita mesti
menguasai bidang itu, bidang teknologi. Sekali dari segi ekonomi pula, kita mestilah mempertingkatkan lagi mata wang negara kita ini supaya kita boleh berdiri sama tinggi dengan negara-negara barat yang mana mata wang mereka jauh lebih tinggi nilainya dari negara kita. Okey, terima kasih Puan. Saya harap apa yang pandangan daripada Puan ini dapat membantu pada masa hadapan. Okey, terima kasih Puan.